ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua kesempatan untuk libatkan diri kita dengan majlis ilmu. Masa dan waktu yang mana kita akan bangga depan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, wahai rahmat, dulu pada waktu sekian 7.40 pagi 13 hari bulan 1 2024, di manakah masa kamu dihabiskan? Jadi kita dengan mampu untuk menjawab soalan tersebut dengan berkata bahawa kita habiskan masa kita dengan menuntut ilmu. Jadi masa telah kita berikan untuk menuntut ilmu, tinggal jiwa dan raga kita sahaja. Fokus dalam pengajian insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian, demi untuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan kelancaran majlis, dengan dikurniakan kefahaman yang sempurna, dengan diberikan taufik untuk mengamalkan setiap apa yang kita bakal pelajari. Sama-samalah kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Jadi Alhamdulillah, ini adalah siri kedua untuk kita sambung berkenaan dengan daurah solat. Daurah ni istilah dia perbahasan yang merangkumi semua bab solat. Kalau kita sebut daurah solat, maknanya perbahasan semua apa-apa yang berkaitan dengan solat kita bincangkan ataupun kita kupaskan. Kalau kita kata daurah fiqh, maknanya kita merangkumi, orang kata marathon. Pusing habis semua bab fiqh. Kalau kita kata daurah hadis, maknanya kita marathon habiskan semua segala bab-bab yang berkenaan dengan hadis. Baik dari segi status hadisnya, baik dari segi tingkatan hadisnya, baik dari segi kelemahan ataupun kekuatan hadis tersebut. Itu kita sebut dengan daurah. Jadi pada pagi ini kita diberi peluang untuk sambung lagi kita punya daurah solat kita, iaitu kupasan perbahasan yang merangkumi ataupun marathon menyeluruh daripada semua aspek solat kita. Baik solat sunat, baik solat fardu, baik yang fardunya fardu ain ataupun yang fardu kifayahnya, baik kewajipannya, rukunnya, sunatnya. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ada yang ikuti siri pertama kita dahulu, kita telah kupaskan berkenaan dengan mawaqitus salat, berkenaan dengan waktu solat, kan? Macam mana kita nak tahu waktu solat zuhur, macam mana kita nak tahu waktu solat asar, maghrib, isyak kalau tak pakai jam. Kita dah cerita dah sebelum ni macam mana dengan berpandukan matahari dan bayang-bayang daripada objek, lalu kita dapat tahu telah masuk waktu zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke.
Dan setiap daripada waktu tersebut telah pun kita kongsikan adanya waktu harus, adanya waktu jawaz, adanya waktu haram, yang mana kita solat tu sah masih dalam waktu tapi dikira haram kerana melewat-lewatkan solat. Itu pun telah kita kupaskan pada siri yang pertama lalu. Jadi Alhamdulillah, seperti biasa, seperti selalunya, yang telah kita janjikan, kita akan kongsikan berkenaan dengan solat dengan berpandukan kitab Matan Abi Syuja'. Kitab Matan Abi Syuja', kitab induk ataupun kitab utama yang digunakan dalam fiqh mazhab Syafi'i, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat kat mana-mana kedai-kedai buku, boleh carilah terjemahan Matan Abi Syuja'. Jadi itu tidak menaikkan masa, kita mulakan bacaan kitab kita pada bab yang seterusnya, iaitu setelah pengarang musannif. Saya pakai kitab syarahannya, Matan Abi Syuja' syarah Ibnu Qasim Al-Ghazi, yakni kitab Fathul Qarib. Setelah pengarang musannif telah selesai bentangkan kepada kita berkenaan dengan waktu-waktu solat, maka beliau telah sambung bab dengan sambung lagi perbahasan ataupun matan beliau dengan bab syurutu wujubiha, bab syarat-syarat kewajipannya. Syarat-syarat kewajipannya. Kita baca dulu matan, kemudian kita akan syarahkan matan tersebut. Itulah. InsyaAllah pada siri akan datang, saya akan cari PDF. Kita boleh kongsi sama-sama PDF yang dekat dalam ni. Baru boleh tengok kan. Tak apa. Untuk siri kedua ni, tak dapat dululah. Bismillahirrahmanirrahim. فصل في شروط وجوبها وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو التكليف. Pendek je. Bab berkenaan dengan syarat-syarat kewajipannya. Apa? Kita tengah bahas berkenaan dengan apa? Solat. Maka syarat-syarat kewajipan solat. Wa syaraitu wujubis salati 3 asya'. Syarat-syarat kewajipan solat itu ada 3. Yang pertama al-Islam, dan yang kedua al-bulugh, baligh, dan yang ketiga wal-aqlu, dan berakal. Apa maksud berakal? Iaitu semua orang yang wahwa at-taklifu, orang yang taklif, yang boleh menerima taklif. Nanti kita cerita apa itu taklif. Perbahasannya, ahaduha al-islamu fala tajibu as-salata 'ala al-kafir asli. Jadi bila kita sebut tadi, syarat dia ada 3, Islam, baligh, aqil, betul? Maka bila kita sebut yang pertama Islam, maka yang terkeluar daripada Islam siapa dia? Kafir. Adakah kafir secara umumnya? Semua yang bernama kafir, maka kita kata kewajipan solat tidak kena atas mereka. Tidak. Kafir yang macam mana? Kafir asli. Kafir yang betul-betul. Orang kata orang lahir-lahir memang dah kafir. Lahir-lahir bukan Islam. Kafir yang macam ni yang mana dia tidak mencukupi syarat untuk kewajipan solat. Tapi Ustaz, mereka ni masih kena solat tak? Masih kena solat. Mereka ni masih kena solat. Sebab setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, baik lelaki, baik perempuan, baik Cina, India, asalkan nama dia hamba Allah. Kan? Cina pun hamba Allah. India pun hamba Allah. Semua hamba Allah. Semua manusia adalah hamba Allah. Jadi bila kita kata dia ni hamba Allah, maka dia kena solat, dia kena sembah Allah. Akan tetapi kewajipan tersebut tidak mencukup syarat kewajipan solat tersebut, mereka tidak mencukupi syarat untuk melaksanakannya. Jelas kan?
Fala tajibu salat ala kafir asli, maka tak wajiblah solat bagi orang yang mana dia memang asal-asal dah kafir. Cina, India, yang mana lahir-lahir dah kafir. Wala yajibu alaihi qada'uha. Dan bila kita kata syarat tak mencukupi untuk mereka menunaikan solat, maka macam mana kalau mereka masuk Islam? Bila mereka masuk Islam, maka wala tajibu salat, maka tak juga wajib, wala yajibu alaihi qada'uha, dan tidak wajib ke atasnya untuk mengqada'kan solat-solatnya bila mana mereka masuk Islam. Bila orang kafir, bila dah masuk Islam, amin, kan? Bila orang yang bukan Islam masuk Islam, yang mana kafir-kafir asli ni masuk Islam, maka mereka tak diwajibkan untuk qada semua solat-solat yang mereka tak laksanakan pada ketika kafir mereka. Sebab apa? Waktu itu syarat kewajipannya belum sempurna. Okey. Kenapa kita duk bahas pasal kafir asli? Kerana ada satu lagi kafir yang mana wa ammal murtaddu fatajibu alaihi salat wa qada'uha in aada ila al-Islam. Adapun ada satu lagi kafir yang mana kita walaupun dia kafir, walaupun dia kafir, dia mesti tunaikan solat. Kafir yang macam mana? Ammal murtaddu, orang yang murtad. Yang mana asal-asalnya dia ni Islam. Asalnya dia Islam, kemudian dia murtad. Bila dia murtad, maka waktu itu statusnya dia adalah orang yang kafir. Kafir ni maksudnya enggan. Enggan sujud pada Allah, enggan mentauhidkan Allah. Jadi bila dia murtad, maka dia berstatus kafir, tapi kafir dia bukan kafir asli. Kafir dia kafir yang murtad, kafir baru. Kafir baru. Kalau orang macam ni, maka walaupun dia bukan Islam, sebab kita sebut tadi syarat pertama mesti Islam. Bila dia dah murtad, dia dah bukan Islam. Tapi untuk orang yang macam ni, masih wajib ke atasnya solat. Maknanya sepanjang dia murtad, sepanjang itulah kewajipan solat masih tertaklif ke atasnya. Dan bila waqadha, dan wajib juga mengqadhakan akan solat-solat yang dia tak buat waktu dia murtad, in aada ila Islam, selepas mana dia masuk Islam. Contoh, pada tahun 2022, na'uzubillah, seorang hamba Allah Ta'ala pada Islam dia murtad. Dia murtad. Maka berlalulah zaman 2022, 2023, 2024, dah 2 tahun, 3 tahun daripada awal 22 sampai akhir 2024. Contoh, masuk 2025, Allah Ta'ala bagi kesedaran balik, lalu dia pun masuk Islam. Masuk kembali kepada ajaran Islam. Bila masuk pada Islam balik, maka 3 tahun tu dia kena qada. 3 tahun tu dia kena qada. Sebab apa? Sebab dia bukan kafir asli. Dia adalah kafir murtad. Faham tak? Jadi yang tak payah qada adalah orang yang mana daripada kafir masuk Islam, dan dia adalah kafir asli, bukan dia kafir murtad. Okey. Maka wa syurutu wujubiha, syarat kewajipan solat, bila cukup syarat ni, maka mestilah seseorang itu wajib melaksanakan solat. Yang pertama Islam, dan yang kedua wathani al-bulughu, fala tajibu ala sabi wa sabiyah, lakin yu'marani biha ba'da 7 sinin in hasala at-tamyiz biha, wa illa fa ba'da at-tamyiz, wa yudribani ala tarkiha ba'da kamal 10. Syarat yang kedua, kewajipan solat, iaitu bila mana seseorang itu dia telah akil baligh. Telah baligh. Abang kata kita baligh lah. Baligh. Maka fala tajibu ala sabiyyi wa sabiyyah. Maka tak wajib ke atas solat, tidak wajib solat ke atas
Ustaz, tak dengar suara Ustaz. Ustaz, kami tak dengar suara. Ustaz hilang ya. Tak terkeluar, no? Nama ada. Nah, keluar tadi. Baik, keluar tadi. Okey. Yang last kali kat mana tadi? Yang tuan-tuan dan puan-puan dengar. Mayis. Balik. Balik, okey. Jadi, Baik, tak bila wajib. sebut balik, syarat yang kedua untuk kewajipan solat adalah balik. Maka tak wajib bila kita sebut balik, maka terkeluar daripada balik adalah sabi wasabiyah. Bayi lelaki dan bayi perempuan. Macam mana kita nak tahu kata apa, tara mana dikelar sabi ni? Dalam fiqah bila kita sebut sabi, maka ianya merujuk kepada budak-budak lelaki ataupun budak-budak perempuan yang mana belum mumayyiz. Belum mampu lagi nak bezakan mana baik mana buruk. Sebab kata kita kalau kita bagi RM10 dengan sebiji gula-gula, dia akan pilih gula-gula. Maknanya itu belum mumayyiz. Kalau budak tu dah mumayyiz, bila kita bagi RM10 dengan sebiji gula-gula, dia akan ambil RM10. Pada tahu nilai RM10 lagi banyak daripada dan contoh-contoh lain seperti dia tahu mana bersih, mana kotor, mana itu mumayyiz. Okey. Jadi tak wajib tak wajib solat ke atas sabi wa sabiyah, lakin yu'marani biha ba'da 7 sinin. Memang mereka ni tak wajib lagi. Budak-budak kecil ni memang tak wajib lagi untuk tunaikan solat. Akan tetapi yu'marani, mereka ini diperintahkan ba'da 7 sinin, selepas umur 7 tahun diperintahkan untuk solat. In hasalat tamyiz biha, kalau telah terhasillah tamyiz. Mana kalaulah telah terhasil sifat ataupun kebijaksanaan dalam budak tersebut untuk membezakan mana baik, mana buruk, mana bersih, mana kotor dan mana bernilai dan mana yang tidak bernilai. Bila budak-budak kecil ni dia dah mula tahu mana bagus kan, dah mula bukan kata dah expert, dah mula tahu dah mana elok, mana tak elok. Maka waktu itu kebiasaannya pada umur 7 tahun mereka terhasillah tamyiz, terhasillah sifat mumayyiz mereka. Maka waktu itu diperintahkan mak bapak kena suruh anak pergi solat. Mak bapak kena suruh anak pergi solat. Dia bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, suruhlah, perintahkanlah anak kamu untuk tunaikan solat ketika mana dia berumur 7 tahun. Tetapi bila mana wa illa fa ba'da, dan sekiranya dan kalau lebih daripada 7 tahun kita masih lagi tak suruh anak pergi solat, tak apalah bang, dia tu kecil lagi. Ni masalah orang kita kan. Masalah orang kita bila budak-budak kita rasa dah umur 7 tahun dah tahu mana baik buruk dah, masih lagi kata kecil. Lah budak tu dibiarkan tak solat. Tak boleh. Wajib ke atas mak bapak suruh anak pergi solat. Wa illa fa ba'du tamyiz. Akan tetapi contohlah kata ada seorang budak umur dia dah 7 tahun. Umur dia dah 7 tahun. Tapi mumayyiz pada diri budak tersebut masih lagi tak zahir. Maksudnya dia masih lagi tak boleh nak bezakan mana baik, mana buruk, mana kotor, mana bersih. Padahal dah umur 7 tahun dah, ataupun umur dah 8 tahun dah. Tapi dia masih lagi belum boleh tamyiz, belum boleh membezakan mana bagus, mana baik. Maka waktu tu
diwajibkan tak untuk kita suruh budak tu tunaikan solat? Agak-agak apa jawapannya? Ada yang nak cuba jawab? Ya, ada orang tak? Belum boleh, Ustaz. Belum boleh. Okay, bagus. Dalam kelas saya, maaf saya lupa nak cakap. Dalam kelas saya suka two-way communication. Jadi, ada yang kata tak wajib, Puan Maria Mustafa. Terima kasih kerana respon. Dia kata tak wajib. Dan begitu juga dalam kitab menyebutkan bahawa wa illam yahsul, kalau tidak terhasil tamyiz fa ba'du tamyiz. Tapi kalau tak hasil lagi, dah umur dah 8 tahun dah. Masih lagi mungkin ada budak-budak yang mana Allah Taala uji mereka dengan orang kata apa, speech delay, ataupun bukan speech delay, orang kata apa, pembelajaran lewat, ataupun kematangan tu terlalu lambat, kan. Maka waktu itu fa ba'du tamyiz, maka boleh lembab lah, bahasa tepat dia lembab lah, bila nak cakap tu macam kasar pula, kan. Okey, wa illa fa ba'du tamyiz. Tapi kalau kata budak tu masih lagi tak boleh nak bezakan mana bagus, mana tak bagus, mana kotor, mana bersih, maka fa ba'du tamyiz, maka diberikan masa untuk mereka tamyiz, kemudian baru ajar. Okey. Wa yudriban dan mereka ini bila dah tamyiz, maka waktu itu bila dah tamyiz masuk umur ala tarkiha ba'da kamal 10 sanin. Waktu tu dalam umur 7 ke 10 tahun kadang-kadang ada tinggal solat, ada tak apa, kita suruh je, kita suruh. Akan tapi bila dah umur 10 tahun, maka waktu itu diperintahkan ataupun disarankan untuk rotan ataupun wayudriban, rotan. Rotan yang tidak kata apa, yang tidak melukakan, ataupun tidak membekas, rotan. Pukul anak yang mana tak solat. Sekarang ni saya rasa pada tahun 2024 ataupun 2023 ni, rasa dah ramai mak bapak dah terlalu berat untuk didik anak dengan menggunakan rotan yang tidak mencederakan. Sebab padahal rotan itu adalah alat, orang kata alat untuk tarbiyah. Sedangkan kuda yang tidak mempunyai akal mampu ditarbiyah dengan rotan. Ini kan manusia. Dengan isyarat pun dia boleh lagi. Dengan isyarat rotan, tak solat. Kalau saya rasa orang dulu-dulu lah, zaman kita kecil-kecil dulu, jangankan rotan. Mak kata, kau tak solat, meh kau ambil rotan. Mak pergilah ambil rotan dekat dalam almari ataupun dekat tergantung. Baru mak nak pergi ambil, kita dah hilang depan TV. Betul tak? Kan? Sebab tarbiyah yang ada pada alat tersebut. Jadi sebenarnya jangan risaulah. Pada umur 10 tahun, insya-Allah kita guna alat tarbiyah untuk tarbiyah, maka Allah akan tarbiyah. Tapi jangan pula kita guna alat tarbiyah untuk lepas nafsu. Kau tak rotan, aku dah lama dah pendam dengan kau ni. Kan, aku suruh basuh pinggan, tak mau basuh pinggan. Aku suruh kepak baju, tak mau. Kini kali memang kena. Tak boleh. Guna alat tarbiyah untuk tarbiyah. Rotan adalah alat tarbiyah juga. Guna alat tarbiyah untuk tarbiyah, maka dengan niat tarbiyah. Okey. Mak ayah jeling pun dah faham, terus bingkai bangun. Betul. Orang dulu jangan kita minta mainan, tak payah jawab, bapak tengok je. Tu okey, tak edit, tak apa. Kan. Okey. Jadi kita balik semula. Yang pertama tadi, syarat kewajipan solat. Yang pertama Islam. Yang kedua, syarat kewajipan solat mestilah baligh. Dan baligh ni sebenarnya kupasan dia lebih dalam pada bab
pada bab awal-awal kitab, pada bab taharah, bab awal-awal dulu. Bab awal-awal dulu. Nak tahu balik macam mana, sama ada dengan mimpi ataupun dengan sampai umur, kan? Kalau orang lelaki dia dengan mimpi, kalau dia dengan mimpi lalu keluarnya mani, maka dia telah balik, walaupun umur dia waktu tu baru umur 10 tahun ke 11 tahun ke. Tapi kalau katalah tak mimpi-mimpi, nak cerita pasal balik ni kan, tak mimpi-mimpi, tak keluar-keluar mani sampai umur dah dekat 15 tahun dah. Dah 15 tahun dah. Maka lepas daripada 15 tahun ataupun umur 15 tahun tersebut telah pun kita kira dia sebagai balik. Orang kata balik automatik. Tak payah mimpi, tak payah keluar mani. Umur 15 tahun hijrah dikira balik. Tapi perempuan macam mana perempuan? Perempuan dikira balik bila mana keluarnya haid yang pertama. Tapi kalau katalah umur dah 10 tahun dah masih tak keluar-keluar haid. Sebab perempuan ni dia keluar haid lagi awal tu. Dia keluar lagi awal. Umur dah 10 tahun dah masih tak keluar-keluar haid lagi, maka pada umur 9 tahun kita dah kiranya sebagai wanita yang baligh. Itu kupasan dia lebih lanjut dalam bab dia tersendiri. Jadi dan syarat yang ketiga adalah wajibnya menunaikan solat adalah al-aqlu. Mesti berakal. Fala tajimu ala majnun wa qawluhu wa huwa haddut taklif. Maka bila kita sebut nak kewajipan solat tu kena atas seseorang bila mana dia berakal. Kita terkeluar daripada syarat iaitu orang yang majnun, orang gila. Orang gila yang akal tak sihat. Dia punya akal tak sihat. Yang tidak berakal lah kata kita. Orang gila. Maka orang gila ni maka dia tak wajib solat. Dia tak wajib solat. Contohlah kata berlakulah kegilaan dia ni daripada lahir sampai sekarang. Kemudian Allah Ta'ala bagi dia kesihatan, umur 50. Gila tu hilang. Dah jadi normal. Maka dia tak perlu qada semua waktu dia tak solat sebelumnya. Sebab apa? Sebab orang gila ni dia tak termasuk dalam wajib solat. Wa qawluhu wa huwa haddut taklif saqitun fi ba'di nusakh al-matan was salawatul masnuna wa fi al-kusufani ay salatu kusuf syamsi wa khusuf al-qamar al-istisqa ay salatu. Mana ni? Okey. Wa huwa haddut taklif, dan wa huwa at-taklifu saqitu fi ba'd an-nusakh, dan dalam sebahagian nuskah matan dan sebahagian kitab ada tulis at-taklif. Jadi at-taklif, perkataan taklif ini diambil daripada perkataan kallafa yukallifu taklifan. Kallafa ni membebani ataupun dibebani. Jadi bila disebut kamu ni taklif tak, ataupun dia ni ditaklifkan tak untuk tunaikan solat, maksudnya dia ni dibebani tak untuk melaksanakan solat. Maksudnya dia ni perlu pikul tak tanggungjawab untuk tunaikan solat ni. Maka tengoklah syarat-syaratnya. Cukup syarat, maka dia kena wajib pikul tanggungjawab mendirikan solat. Itu maksud taklif. Kallafa yukallifu taklifan. Ataupun kata, dia ni ditaklifkan tak untuk melunaskan ataupun melaksanakan zakat. Maka kita tengok syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya cukup, maka dia ni ditaklif. Kan? Bukan kata taklif ni semua, bila Islam je semua taklif. Tak ada. Dia tengok syaratnya cukup, maka dia ni jadi taklif. Okay. Jadi 3 itu tuan-tuan dan puan-puan boleh catat. Yang pertama syarat wajib solat, yang pertama Islam, yang kedua baligh, dan yang ketiga akal. Dan saya telah kupaskan apakah yang terkeluar daripada Islam, apakah yang terkeluar daripada baligh, dan apakah yang terkeluar daripada akal. Okey. Jadi selesai satu matan, kita masuk matan yang kedua. Faslun fi salawatil masnuna war rawatib. Was salawatul masnunatu
خمس العيدان والكسوفان والإسtisqa والسنن Islam balik akhir masya Allah. Terima kasih. Okey. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يؤتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل والضحى وصلاة التراويح. Ada yang kat tangan? Oh, tak ada. Okey. Jadi bila musannif, bila saya sebut musannif maksudnya pengarang. Bila musannif telah selesai membentangkan kepada kita syarat-syarat wajib solat, maka beliau mulakan solat dengan solat-solat sunat dulu. Solat-solat sunat. Yang pertama dengan matan beliau itu solat-solat sunat itu ada 5. Ustaz, bukan banyak ke solat sunat? Baca dulu. Wa salatul masnunah khamsu wal aidani wal kusufani wal istisqa. Solat-solat sunat ay salatu kusuf syamsi wa khusuf al qamar istisqa ay salatuhu. Solat-solat sunat ada 5. Yang pertama 2 solat hari raya, ini hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Dan lagi 2 solat kusuf. Solat gerhana matahari dan solat gerhana bulan. Dan yang terakhir, yang kelima, al-istisqa, solat sunat minta hujan. Jadi 3 solat ini solat-solat sunat yang terkaitnya ianya dengan waktu dan hari. Bila berlakunya kemarau, maka kita pun buatlah solat istisqa, solat minta hujan. Bila berlakunya gerhana matahari, maka kita buatlah solat sunat gerhana. Bila berlakunya gerhana bulan, kita pun buat solat gerhana juga. Bila berlakunya hari raya, masuk hari raya pertama, sama ada hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha, maka kita pun buatlah solat sunat hari raya. Ini solat sunat yang mana kaitannya dengan hari ataupun kaitannya dengan peristiwa. Dan yang seterusnya solat-solat sunat was sunanut tabi'atu lil faraid. Ya, ada yang saya nampak angkat tangan ada. Ada soalan ke? Ya, Puan Rosmawati. Mungkin tersalah tekan Ustaz. Okey, tak apa. Okey. Tak apa, kita ambil 10 minit ataupun 5 minit terakhir nanti boleh ajukan beberapa soalan. Okay. Dan solat sunat yang seterusnya solat sunat yang at-tabi'atu lil faraid, solat sunat yang mengikuti solat-solat fardu. Iaitu ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'un qabla az-zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dah, dan 2 rakaat selepas zuhur. Wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'da al-maghribi, dan 2 rakaat selepas solat maghrib. Wa salasun, dan 3 rakaat ba'da al-isya, selepas solat isya. Yutiru bi wahidatin minhunna, dan diganjilkan dengan salah satu daripadanya. Apa dia maksudnya? Wal wahidatu hiya al-aqallul witri wa aktharuhu 11 rak'atan. Lepas solat isya kita tambah dengan satu solat, iaitu solat witir. Solat witir ni paling kurang 1 rakaat. Dan paling banyak solat witir boleh pergi berapa rakaat? 11 rakaat. 11 rakaatan. Wa waqtuhu ba'da salatul isya, dan solat witir ni bila kita nak laksanakan? Solat witir ni dilaksanakan di antara solat isya sampailah tulu'ul fajri. Sampailah terbit fajar.
Terbit fajar apa? Fajar sadiq. Okey. وأجمعوا على أما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ووقت الوتر والجمهور على أنه يفوت بطلوع الفجر. Jumhur ulama berpendapat bahawa solat witir akan terluput dengan terbit fajar. Dengan terbitnya fajar, masuk waktu subuh, habislah waktu witir. Terbitnya fajar sadiq, maka habislah waktu witir. Falau awtara qabla al-isya'i 'amdan aw sahwan lam yu'tad bih. Macam mana kalau seseorang itu dia buat solat witir, tapi dia buat solat witir sebelum solat isyak? Macam mana? Falau awtara qabla al-isya', dia buat solat witir sebelum isyak, amdan, dengan secara saja-saja, ataupun dengan secara lupa, yang mana dia tak solat isyak, dia buat witir dulu baru dia buat solat isyak. Dikira tak witir dia? Tak. Tak kira maka tak kira. Solat witir mesti dilaksanakan ba'dal isyak. Sama ada kita buat dengan 1 rakaat ataupun kita buat dengan 11 rakaat. Puan Anum, terima kasih. Tidak sah. Solat witir dilaksanakan selepas isyak. Warratibul muakkadu min dhalika kulluhu 10 rakaat wa raka'atan qablan. Okey, tadi kita dah sebut dah 17 rakaat sunat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum Zuhur, campur lagi 2 lepas Zuhur, lepas tu 4 sebelum Asar, lepas Asar tak ada solat sunat, dan lepas solat Maghrib, 2 lagi, total 17. Akan tetapi dalam jumlah 17 tersebut, termasuk solat witir, ada 10 solat sunat rawatib, solat sunat yang mengikuti solat fardu, yang lebih ditekankan. Warratibul muakkadu min dhalika kulluhu 10 rakaat wa raka'atani qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi 10 rakaat ini solat sunat rawatib yang lebih ditekankan. Wa salasu nawafila muakkadatun. Okey. Jadi sebelum saya masuk, ada 3 solat sunat yang sangat ditekan, sangat muakkad. Dia punya sunat dia sunat muakkad, sunat yang ditekankan. Kita baca sikit, ada yang tanya, Ustaz, boleh ke kita kalau buat solat witir selepas solat tahajud? Maka jawapannya boleh. Contohlah kan, ada orang dia rehat dulu. Lepas solat isyak dia rehat. Dia rehat, bangun, bangkit pukul 2, 3 pagi ataupun 4 pagi. Kemudian dia buat solat tahajud, buat solat sunat taubat, buat solat sunat hajat, kemudian ditutupi dengan witir. Maka boleh. Yang pastinya solat witir dilaksanakan selepas isyak. Sama ada dia buat sebelum ataupun selepas tahajud, itu terpulang, tak ada masalah. Ustaz, boleh ke buat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, maribo, dan 2 rakaat lepas isyak, semuanya 12 je. Ada yang kata macam tu, boleh, tak ada masalah. Boleh. Asalkan jangan buat 2 rakaat lepas subuh, jangan buat 2 rakaat lepas asar. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Ada pun nak buat setiap kali waktu solat kita nak buat sebelum selepas, qabliyah ba'diyah. Silakan. Kecuali jangan buat lepas solat subuh dan jangan buat lepas solat asar. Okey, baik. Ustaz, selepas solat sunat witir baru buat qada isyak. Selepas sunat witir baru buat qada isyak. Okey.
tuntutan yang lebih utama adalah qada isyak dulu. Tuntutan lebih utama buat qada isyak dulu. Andaikan Allah Ta'ala takdirkan nyawa kita ditarik lepas solat isyak secara tunai. Lalu kita sempat buat 2 rakaat. Kemudian kita buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat qada isyak. Kita buat 4 rakaat qada isyak, maka kita telah lunaskan satu kefarduan. Kita tak buat witir, Allah Ta'ala tak balas kita apa-apa. Sebab apa? Sebab status witir adalah sunat. Dan sunat ini yusabu ala fi'lih. Orang yang buat dapat pahala, wala yu'aqab. Dan tidak dibalasi, tidak diberikan hukuman kalau tak buat. Sebab dia status dia sunat. Akan tetapi qada isyak tu lebih wajib. Memang wajib pun. Jadi buat qada isyak dulu lebih utama daripada buat solat sunat witir. Okey. Dan akhir sekali berkenaan dengan solat-solat sunat ni, pengarang musannif telah tutup dengan ada tiga jenis solat sunat yang muakkad, yang sangat-sangat ditekankan. Ghairu tabi'atul faraid, yang mana tak termasuk daripada solat sunat muakkad rawatib tadi, tak. Ni luar rawatib, mana tidak menyusuli solat-solat fardu. Okey, bila kita sebut solat sunat, maka dia merangkumi semua. Tapi yang kita nak cerita kat sini tak termasuk solat sunat rawatib. Sebab solat sunat rawatib telah pun kita bahaskan tadi. Ahaduha salatul lail, solat malam. Wan naflul mutlaqu fil laili afdalu minan naflil mutlaqu fin nahar. Wan naflu wastal laili afdal. ثم آخره أفضل وهي لمن قسم الليل ثلاثا. Okey. Jadi solat sunat muakkad itu ada 3. Yang pertama solat malam. Bila kita sebut di solat malam, maka dia satu lafaz yang umum, kan? Satu lafaz yang umum. Kan? Bila sebut solat malam, dia lafaz yang umum. Ustaz, solat malam tu solat apa? Tahajud ke, hajat ke, qada? Hajat ke, taubat ke, macam mana? Solatul lail. Al-lail. Solat yang dikerjakan pada waktu malam. Tak kisahlah solat tu solat sunat tahajud ke, solat sunat taubat ke, solat sunat hajat ke, solat sunat witir ke. Asalkan ianya dikerjakan pada waktu malam, dihidupkan malam dengan solat-solat sunat, maka itulah solat sunat yang sangat-sangat ditekankan. Dan Imam Ibn Qasim membahaskan lagi solat malam, wan naflul mutlaqu. Kalau kita buat solat sunat mutlak, solat sunat mutlak ni solat sunat yang tidak terkait dengan mana-mana perkara. Bukan kerana hajat, bukan kerana taubat, bukan kerana tahajud, tak. Buat solat sunat mutlak, saja aku solat sunat mutlak, ataupun usalli sunnatul mutlaqi raka'ataini saja, buat solat sunat mutlak, nak sibukkan diri kita dengan solat. Solat sunat mutlak pada waktu malam itu lebih afdal daripada solat sunat mutlak juga yang dilaksanakan pada waktu siang. Solat sunat mutlak ni dia tak terkait dengan waktu. Jadi contohlah kita dah habis dah buat solat tahajud pun dah buat, solat tasbih pun dah buat, solat hajat pun dah buat, semua solat dah habis buat. Sekarang tak tahu tapi nak sibukkan diri dengan solat, maka silakan dengan solat sunat mutlak. Macam tu juga waktu siang, solat isyraq pun dah buat, solat duha pun jagi dah buat. Solat apa lagi? Semua dah buat. Taubat ke hajat dah habis buat dah. Maka boleh sibukkan diri kita dengan solat sunat mutlak. Tapi solat sunat mutlak yang dikerjakan pada waktu malam adalah lebih afdal daripada solat sunat mutlak yang dilaksanakan pada waktu siang. Wan naflu wastul lail. Dan bila kita perincikan lagi pada waktu malam tersebut, contohlah kita bahagikan malam kepada 3 bahagian. Kan? Katalah ada 12 jam. Daripada pukul
daripada pukul 7 malam sampai 7 pagi. 12 jam. Kita bahagi 3. Maknanya 4, 4, 4. 7, 8, 9, 10, 11. 1/3. 12, 1, 2, 3. 2/3. 4, 5, 6, 7. Itu 3/3. Ataupun kita pendekkan lagi. Bila kita bahagikan malam kepada 3, maka wan naflu wastul lail, dan solat sunat yang dikerjakan pada pertengahan malam adalah lebih afdal daripada kita kerjakan pada keseluruhan malam-malam, pukul 2 bangkit, pukul 3 bangkit, ataupun summa akhiruhu afdal. Dan kalau kita cerita daripada keseluruhan malam, maka solat sunat pada pertengahan malam itu lebih afdal. Akan tetapi kalau kita comparekan antara pertengahan dengan pengakhiran malam, maka yang pengakhiran malam itu lebih afdal daripada pertengahan malam. Nampak? Begitu perincinya pengarang telah bahaskan berkenaan waktu solat sunat yang afdal. Wa hadha liman qasama al-lail bil athar. Begitu solat sunat. Solat sunat muakkad yang pertama, solat sunat yang dikerjakan pada waktu malam, dan solat sunat muakkad yang kedua, solatul duha. Solat duha ni dah masuk waktu duha, buat solat sunat duha dulu. Wa aqalluha, dan solat sunat duha ni paling kurang kita buat 2 rakaat. Paling kurang buat solat sunat duha 2 rakaat. Salli sunnat ad-duha raka'ataini lillahi ta'ala. Buat 2 solat sunat, 2 rakaat solat sunat duha. Wa aktharuha 12 raka'atan. Dan paling maksimum ataupun banyak kita boleh buat wa aktharuha sebanyak berapa rakaat? Siapa tahu? 4, 6. 4. 8 rakaat Ustaz. 12 Ustaz, 12. 12. Wah, banyak pendapat ulama kat sini. 11. Okey, 12. Yang paling banyak kita boleh buat solat sunat duha sebanyak 12 rakaat. Buat 12 rakaat. Dan setiap daripada itu dia ada satu hadis yang menceritakan tentang kalau buat 2 rakaat apa yang Allah SWT berikan. Buat 4 rakaat 6, 8, 10, 12. Boleh buat. Waktuha, dan waktu solat duha ni daripada bila? Bila mulanya waktu solat duha ni? Min irtifa'i syamsi ila zawaliha. Daripada terbitnya matahari, ataupun bukan terbit, bila tegaknya matahari. Kalau terbit kita guna dengan lafaz tulu'u syamsi, tulu'. Tapi dekat sini tulis dengan irtifa'. Irtifa' ni maksudnya dia lebih tinggi daripada tulu'. Tulu' ni katalah di kaki bukit, dia mula terbit je, itu dah tulu'. Itu dah tulu'. Dan itu kita panggil dalam waktu syuruk lah biasanya. Tulu'u syamsi, habislah waktu subuh. Maka bila naik lagi, dia dalam beberapa minit masuk waktu isyraq. Kemudian, dan setengah pendapat bahawa waktu duha boleh dilaksanakan seiring dengan waktu isyraq. Maksudnya matahari itu dah lebih naik daripada tulu'. Tulu' tu terbit. Irtifa' ni lebih tinggi. Irtifa' ni menegak, meninggi. Matahari mula meninggi daripada tulu', maka waktu itulah masuknya waktu duha. Dan selalunya orang kita dalam, kalau lepas kata masuk waktu syuruk, habisnya waktu subuh dalam 20 minit ke setengah jam lepas tu, dah boleh buat solat sunat isyraq dan duha. Dan fadilat solat sunat duha, isyraq dan duha, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala seperti orang yang pergi umrah ataupun haji dengan mabrur. Jadi tak payah pergi beli tiket, tak payah beli travel, Allah bagi pahala dah. Jadi sama-samalah kita hidupkan solat sunat duha ni. Irtifa'u syamsi ila zawaliha kama qalahu an-Nawawi. Dan sampai bila waktu duha ni? Daripada mula tegaknya matahari sampailah nanti dia gelincir. Sampailah nanti dia
gelincir. Kama qala, seperti mana yang telah berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau At-Tahqiq, dan begitu juga dalam kitab beliau Syarah Muhazzab. Dalam hari Jumaat, waktu duha sampai azan Jumaat. Selain daripada Jumaat, waktu duha sampainya zawalul istiwa, sampai matahari betul-betul tegak atas kepala. Dan habislah waktu duha. Dan solat sunat muakkad yang ketiga iaitu solatut tarawih. Solat sunat tarawih, wahya 20 raka'atan bi'ashara taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Solat tarawih ni solat apa? Solat tarawih ni adalah solat sunat yang dikerjakan sebanyak 20 raka'atan, 20 rakaat dengan bi'ashara taslimat, dengan 10 salam. Maknanya 2 salam. Fi kulli lailatin, pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Itulah solat sunat tarawih. Ni kita dah masuk bulan Rajab kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan pada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan ya Allah tolonglah sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Ni dah nak masuk Ramadan dah boleh buat persiapan, preparation dah untuk menyambut Ramadan dengan ibadah kita, dengan tilawah kita dan sebagainya. Wa jumlatuha khamsu tarwihat wa yanwi الشخص بكل ركعتين منها سنة التراويح وقيام رمضان ولو صلى 4 ركعات منها بتسليمات واحدة لم تصح ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. جماهير علماء على أن فعل التراويح في جماعة أفضل من الانفراد. مساءة الجمهور. صلاة سنة التراويح bila kita buat 20 rakaat, bila kita buat 20 rakaat dengan 10 kali salam, itu memberi makna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan musannif telah letakkan dalam kitab beliau wa jumlatuha, dan keseluruhannya khamsu tarwihat, kena ada 5 kali rehat. Khamsu tarwih, 5 kali rehat. Siapa boleh jelaskan saya apa maksud 5 kali rehat dalam solat sunat tarawih? Sebelum kita akhiri dah 8.35 dan 33. Selawat tu lah Ustaz, buat selawat. Selawat, Masya Allah. Okey, bagus. Selawat. Kan? Bila kita 4 rakaat kita rehat. Ada puak-puak dia tak seronok kita selawat, dia kata Nabi tak buat. Ada perangai juga. Daripada rehat kosong, baik selawat tu, dapat pahala. Jadi lepas 4 rakaat rehat. Biasanya orang kita ataupun ulama-ulama telah bagi kita isikan ruang kita. Isikan ruang rehat kita dengan selawat. Baguslah. Baguslah. Kita telah diisikan ruang rehat kita dengan selawat. Jadi 4 rakaat rehat dulu, selawat dulu, kemudian pergi masuk balik. 4 rehat, 4 rehat, 4 rehat, 4 rehat. Maka dapatlah 5 kali rehat. Wayanwi, dan berniatlah oleh seseorang dengan setiap 2 rakaat daripadanya sunat tarawih. Wa qiyamu Ramadan. Niat tu nak buat solat sunat tarawih, ataupun niat solat mendirikan qiyamu Ramadan, boleh. Walau salla 4 raka'atin, kalaulah seorang itu Ustaz, dia tak buat 2 rakaat, dia buat 4 rakaat Ustaz. Dia buat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, tapi
Okey, tapi apa tu? Puan Akbar kena kata tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi contohlah kata tak boleh, memang tak boleh. Jadi tak boleh. Sebab apa? Sebab dia 20 rakaat 10 salam. Maknanya 2 rakaat salam, 2 rakaat. Nama pun solat tarawih. Solat rehat, solat santai-santai. Tak boleh. Dalam kitab sebut walau solat arba'a raka'atin, kalaulah seorang tu solat 4 rakaat dengan salam yang satu, maka lam tasih, tak sah. Wa waqtuha baina salatul isya, dan waktu solat tarawih ni di antara solat isya dan terbitnya fajar. Dan jumhur ulama berpendapat bahawa solat sunat tarawih yang dikerjakan secara berjemaah itu lebih afdal daripada solat sunat tarawih yang dikerjakan secara infiradi, secara bersendirian. Wallahu alam bissawab. Jadi sebelum saya akhiri, saya ada baca sikit soalan. Ustaz, boleh ke ulang baca Al-Fatihah bila merasa bacaan yang pertama tak cantik? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau jadi makmum, kalau jadi makmum, pengulangan itu jangan terlalu banyak ataupun terlalu lewat sampai terlepas dengan imam dengan beberapa rukun. Kalau solat sendiri, silakan. Tapi kalau boleh jangan terlalu layan sangat pengulangan Al-Fatihah ni. Sebab apa? Sebab kita risau bahawa ianya adalah gangguan. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Gangguan daripada syaitan. Kita dah baca elok lah, cantik dah. Kita dah baca elok, cantik dah. Tapi syaitan duk cocok kata, tadi kau lupa lah baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi kau salah lah. Takut was-was tu mekar dalam diri. Solat sunat duha sampai pukul berapa Ustaz? Dia pukul berapa saya tak boleh nak tetapkan sebab dia berpandukan kepada matahari. Jadi tuan-tuan dan puan boleh cek bayang objek. Letak satu objek, tengok matahari. Kalau matahari itu sampai hilang objek, hilang bayang, maksudnya bayang tu betul-betul duduk dekat objek tersebut. Maksudnya itulah zawalul istiwa. Matahari betul-betul atas pala, maka waktu tu dah habis. Waktu duha. Bagaimana dengan solat tarawih 8 rakaat tambah 3? Maka 8 rakaat tambah 3 ni sebenarnya yang disyariatkan adalah 20 rakaat. 8 rakaat ni keringanan. Dia bukannya apa ni? Sebab Nabi SAW pun buat 8 kemudian sambung. Kita 8 turun balik. Jadi boleh ikut je kaifiat 8 rakaat 4-4-3, tak ada masalah. Maknanya tak adalah sampai 5 kali rehat. 2 kali rehat saja. Okey, baik. Ustaz selepas isyak dah buat Ustaz dah masuk ke belum? Al-Fadhil Ustaz dah masuk belum? Lepas ni 8.35 Belum Ustaz. Tak ada lagi. belum. Nanti kalau masuk bagi tahu takut saya ambil masa lama sangat dengan. Okey, Ustaz teruskan. Silakan. Ustaz selepas isyak dah buat 1 rakaat witir, esok pagi tambah lagi 2 rakaat. Boleh tak Ustaz? Maksudnya dia kata sebelum isyak dia dah buat 1 rakaat. Esok pagi tambah lagi 2. Maksudnya ada pemisah. Ada pemisah boleh ke? Saya tangguh dulu soalan Puan Faridah ni. Boleh tak ada pemisah di antara solat witir? Maksudnya dia buat 1 dulu kemudian dia sambung 2. Ataupun dia buat 2 dulu, 1 lagi nanti esok dia sambung. Tapi kalau ikutkan 1 tu dah okey dah. Kalau dia tambah lagi 2, dia mencukupkan 3, tak ada masalah. Tapi kalau dia buat 2 dulu kemudian sambung 1, itu tak boleh. Sebab witir adalah ganjil. Apa-apa pun saya confirm, saya pastikan balik Puan Faridah punya soalan.
Ustaz, apa hukumnya jika anak kecil berdiri atau melintas depan kita waktu solat, anak umur setahun lebih? Okey, budak-budak kecil ni, kalau kita yakin mana tak ada najis pada diri mereka, maksudnya pampers dia tak penuh kan, maka tak ada masalah. Dan kalau dia melintasi pun tak ada masalah sebenarnya. Berdiri pun tak ada masalah. Yang masalah adalah bila mana mereka berpaut. Mereka berpaut ataupun mereka budak-budak ni dia duduk atas badan kita. Tengah kita duduk tahiyat akhir ke, tengah kita duduk atas dua sujud, dia duduk atas kita. Maka bila dia duduk atas kita dan kita tahu bahawa dalam pampers dia ada najis, maka waktu tu kita termasuk dalam golongan hamlun najasah, orang yang memikul najis. Budak tu tak masalah, pampers dia tu. Okay. Jadi kalau dia lalu tak ada masalah, kalau dia berdiri pun tak ada masalah. Yang masalah bila dia berpaut, dia bersandar ataupun dia duduk atas kita. Itu kita kena tengok pampers dia penuh tak penuh, ataupun pampers dia ada najis tak ada najis. Kalau ada najis, maka termasuk hamlun najasah. Jadi macam mana nak buat? Adakah bila dia duduk dia terus batal? Tak ada. Tolak dulu tepi. Cepat-cepat kita tolak tepi. Bila najis kena atas kita, kita boleh alihkan dengan segera, maka kita boleh teruskan solat. Tapi kalau kita tahu dan kita biar je, itu batal solat. Boleh tak Ustaz qada lepas asar? Okey, boleh. Solat qada boleh dilaksanakan selepas asar dan selepas subuh. Yang tak boleh, haram untuk melaksanakan solat selepas subuh dan asar ni adalah solat sunat. Adapun solat qada maka boleh, sebab solat qada adalah wajib. Mohon undur diri. Okey, baik. Okey, baik. Saya rasa tak ada soalan dah. Okey, ya. Kita dah boleh setakat ini saja kot Ustaz. Kita Baik, rehat insya-Allah. dulu seketika. Ya. Terima kasih kepada semua yang berikan masa daripada awal sampai akhir. Terima kasih kepada admin juga dan juga puan moderator kita, Puan Ainun. InsyaAllah pada masa akan datang, siri akan datang, kita sambung seterusnya, iaitu berkenaan dengan bab syarat-syarat solat. Tadi syarat wajib solat, ini syarat solat itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik tahu Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu atas kelemahan kekhilafan kelemahan saya sendiri, saya mohon maaf. Kita serah semula majlis kepada puan moderator kita untuk teruskan. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Muhammad Rahmat ya atas perkongsian ilmu ini tentang daurah kitab solat ini, dan yang mana daurah ini dapatlah kita sedikit sebanyak membantu kita memahami dan menghayati ibadah solat yang menjadi tunjang utama agama Islam ini. Dan akhir kata, semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang cintakan ilmu ini serta memberikan kita kefahaman ya yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan tidak lupa kepada para jemaah sekalian, dan sudilah duduk lagi dalam majlis ini untuk kuliah duha seterusnya. Dan Ustaz, kita tangguhkan dahulu topik perbincangan ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.